Perancangan keluarga merujuk kepada usaha yang dilakukan oleh individu atau pasangan untuk membincangkan dan merancang kelahiran anak-anak mereka. Dalam perancangan keluarga, pasangan akan membincangkan tentang jumlah anak yang mereka ingin miliki, bilakah mereka ingin memulakan keluarga dan bila mereka mahu mengakhiri kelahiran anak-anak, serta kaedah dan teknik yang akan mereka gunakan untuk mengawal kelahiran. Tujuan utama perancangan keluarga adalah untuk memberi kawalan dan pengetahuan kepada pasangan mengenai kesihatan reproduktif mereka serta menentukan keputusan untuk menjaga kesihatan ibu dan anak. Okey, terdapat 3 objektif dalam tajuk perancangan keluarga. Yang pertama adalah mengkaji faktor pengabaian perancangan keluarga. Yang kedua, mengenal pasti kesan pengabaian perancangan keluarga terhadap individu dan masyarakat. Yang terakhir, menjelaskan langkah yang perlu diambil untuk perancangan keluarga yang efektif. Kau okey tak? Tak okey sikit. Apa ni lah? Nah, minyak angin. Ambil dah guna. Terima kasih. Sama. Kenapa minggu lepas kau ambil MC berderet weh? Kau sebenarnya sakit apa? Minggu lepas aku ada appointment dengan doktor. Apa tu? Aku pregnant. Oh my god, kau pregnant lagi? Kau dengan suami kau memang tak buat perancangan Dengan anak last kau ni tak sampai setahun lagi. Dengan masalah kewangannya lagi. Kau ni kan tak sedik-sedik kan beranak? Janganlah marah-marah. Aku dengan lelaki aku macam tak percayalah perasaan keluarga tu. Ada lagi ke orang ikut benda tu? Lepas tu nak macam mana? Dah nak ada kan? Tak adalah, aku cuma cakap je dengan lelaki kau tu nya ada masalah kewangan kan. Aku kasihan kat kau sebenarnya. Memanglah, aku pun macam terkejut lah kan. Tahu-tahu aku mengandung lagi. Aku pun termenung tapi tak macam mana. Anak tu kan rezeki. Yelah, rezeki tu rezeki juga. Tapi kos nak tanggung anak tu tinggi zaman sekarang. Itulah, lepas tu minggu depan aku ingat nak cuti lagi. Kau cover aku Macam aku je cover kau. Boleh lah. Boleh lah macam tu boleh. Terima kasih. Sama. Tifa, okey balik. Kenapa ni? Aku tak larat nak pergi toilet. Siapa lah aku tak tahu. Dengan si Tifa tu, kau tahu tak si Tifa tu kan? Ni yang aku nak cakap dengan kau ni sini. Sini. Duduk dulu. Sebenarnya kan, dah lama aku dah bagi tahu kau. Si Tifa tu, kenapa dengan dia? Ya Allah, dia mengandung pula. La ilaha illallah. Ya. Bukan tahun lepas ke baru dia beranak? Itulah, dengannya, dengan katanya anaknya bongsu tak sampai setahun lagi. Dia tak merancang ke si Tifa? Tak. Kenapa? Bukan ke aku dengar cerita, tapi aku dengar cerita jugalah laki dia tu rupa-rupanya kerja kilang je. Itulah aku tengok kesian kat si Tifa tu, macam tanggungjawab hidup kau tahu tak? Lah, dasar anak lagi. Itulah pasalnya. Kenapa tak merancang? Dia dah tahu dia tu dah tak ada duit, laki kerja kilang. Kenalah merancang. Anak dia sawah aku dah 5 dah masuk ni. Masuk anak ke-5 dah ni. La ilaha illallah. Habis tu macam mana dengan dia tu? Dia tu gimana dia tadi muntah-muntah? Itulah dia tu muntah-muntah pula tu Itulah patutnya dia tu merancang. Itulah dia tu. Tak serik-serik lagi beranak. Sini di tempat kan. Ya. Kakak dengan adik nak slipper ni boleh tak? Cantiknya. Cantik kan? Tapi nanti ya tak adik. Ada Ibu kakak nak nak kena sangat. beli barang adik lain lagi. Alah. Boleh ya? Ada kakaknya. Nanti ibu bagikan. Alah, jelas tak balik. Ya, maaf tau. Dah cukup ni. Jangan gaduh lah. Ambil lah. Dah balik. Adik, surat apa pula ni? Kak, tengoklah ni bulan kita. Ish, banyak sangat ni. Berapa tahun dia minta tunggak ni? Macam mana ni? Akak takut dia tahu abah. Adik pun takut. Aduh, abah dah tak suka akak. Akak dah beritahu. Okeylah, tapi adik teman Okey. Jom. Aduh, macam mana ni? Adik cepat nak teman. Cuma akak dah beritahu lah. Takutlah adik lah. Akak lah. Yelah, jomlah.
Kak, bagi dah tahu abang pasal yuran tu. Ya. Abang, Kenapa? ni tadi cikgu bagi yuran. Yuran pula. Yuran sekolah kat kali lah. Berapa kali cikgu minta yuran? Yelah, berapa kali dah tertunggak yuran ni. Aku tak ada duit lah. Abang ni saja duit je. Yelah, tak masuk gaji lagi. Berapa kali yuran dah tak bayar? Aku cakap tak ada duit kan? Abang. Abang ni kenapa nak marah anak-anak ni? Saya banyak kerja tau kat dapur tadi. Anak awak ni lah, tak habis nak minta duit. Memang betul lah kan anak minta yuran. Yang abang tak bayar lagi kenapa? Saya dah kata dah, saya ada duit. Abang, saya dah bayar beli api, beli air, barang lagi tadi. Yang Masalahnya duit saya tak masuk lagi, awak tak faham ke? Abang ni kenapa? Awak dengan awak sama je, duit. Tak, abang ni kenapa? Awak diam. Ibu! Abang ni kenapa ha? Tak serang apa je lah. Nanti korang lah. Antara faktor pengabaian perancangan keluarga ialah pemikiran kolot seseorang individu. Sesetengah individu mempunyai pemikiran lapuk atau sempit sehingga tidak mengambil kira perancangan keluarga itu sesuatu perkara yang penting. Individu seperti ini juga selalu memegang kepercayaan di mana perancangan keluarga ini suatu perkara yang karut. Faktor pengabaian perancangan keluarga yang kedua ialah terdapat masyarakat yang suka memandang serong akan perancangan keluarga. Isu pengabaian perancangan keluarga tidak sewajarnya dianggap sebagai perkara yang enteng kerana masalah ini boleh membawa kepada keretakan institusi sesebuah keluarga. Stigma masyarakat yang memandang serong terhadap perancangan keluarga menyebabkan mereka yang mengalami masalah ini tidak berani untuk mengambil tindakan. Akhirnya, kepercayaan agama dan adat resam budaya juga boleh menjadi faktor pengabaian perancangan keluarga ini. Sesetengah budaya atau agama mungkin menanamkan kepercayaan bahawa mempunyai bilangan anak yang ramai atau keluarga besar akan dihormati oleh masyarakat. Dalam beberapa kes, individu atau pasangan mungkin menolak atau mengabaikan kaedah perancangan keluarga kerana ia bertentangan dengan prinsip budaya atau agama tertentu. Namun, di dalam Islam telah diperincikan mengenai perancangan keluarga atau Tanzim al-Usrah kepada Tanzim al-Nasal, perancangan anak, dan Tahdid al-Nasal, membataskan anak. Di mana Tanzim al-Nasal merujuk kepada usaha untuk menjarakkan anak dengan menggunakan kaedah-kaedah seperti memakan ubatan pil perancang, melakukan persetubuhan pada waktu tidak subur, memakai kondom, melakukan azal, injak kursi luar rahim dan memasang peranti IUD bagi tujuan pemandulan sementara. Kaedah ini diharuskan dengan syarat pasangan mestilah beriktikad bahawa jika Allah ingin mengulirkan anak juga, tiada siapa yang boleh menghalang dan wajiblah pasangan memelihara kandungan dan menjaga maslahatnya. Perancangan keluarga ini juga perlulah tidak mendatangkan kemudaratan kepada pasangan khususnya isteri dan dilakukan dengan kebenaran dan persetujuan kedua-dua suami dan isteri. Antara kesan pengabaian perancangan keluarga ialah berlaku masalah ekonomi dalam membesarkan anak-anak. Proses pembesaran anak-anak memerlukan wang yang secukupnya. Bagi keluarga yang tidak mempunyai ekonomi yang kukuh, mereka menghadapi masalah dalam membesarkan anak-anak mereka. Hal ini demikian kerana proses pembesaran mereka memerlukan wang yang lebih banyak. Sebagai contoh, keperluan pendidikan anak-anak memerlukan sejumlah wang yang banyak untuk tampung perbelanjaan dan pendidikan mereka hingga ke tahap pengajian yang lebih tinggi. Kesan yang kedua membawa kepada masalah kesihatan terhadap ibu dan anak. Pada masa kini, ramai golongan wanita yang melahirkan pada usia yang sangat muda. Perkara ini membawa kepada persediaan fizikal dan mental yang tidak mencukupi sebelum mereka melahirkan dan menjaga bayi mereka. Dengan lebih teruk, perkara ini mampu membawa kepada masalah tekanan mental kepada ibu sehingga menyebabkan kecederaan kepada bayi mereka sendiri. Akhir sekali, pengabaian perancangan keluarga mampu menggugat kesejahteraan keluarga. Perkara ini membuatkan anak-anak yang mempunyai jarak umur yang rapat sesama mereka akan membawa kepada masalah emosi. Sebagai contoh, perhatian dan kasih sayang yang kurang daripada ibu bapa mereka. Terdapat beberapa langkah efektif yang boleh diambil untuk merancang sesebuah keluarga. Antaranya dengan pengambilan pil perancang merupakan langkah efektif untuk membentuk perancangan keluarga. Ini adalah untuk menentukan bilakah masa yang sesuai untuk mempunyai anak, jarak kehamilan dan berapakah bilangan anak yang diingini oleh pasangan tersebut. Ibu bapa seharusnya mempunyai perancangan keluarga. Oleh itu, perancangan kehamilan adalah kewajipan suami dan isteri. Terdapat juga beberapa kaedah perancangan keluarga yang berbeza untuk memenuhi keperluan dan gaya hidup yang berbeza. Misalnya, pil perancang gabungan dan pil perancang progesteron yang memerlukan pengaturan yang baik serta pengambilan tepat pada waktunya.
Selain itu, langkah efektif yang perlu diambil untuk perancangan keluarga adalah pasangan yang berkahwin perlu mendapatkan khidmat kaunseling daripada pihak kesihatan untuk mencuba penyelesaian konflik. Proses ini juga bertujuan untuk memulakan proses empati antara pasangan dalam merancang dan membentuk sesebuah keluarga. Oleh hal yang demikian, ianya sangat penting dalam sesebuah hubungan kerana ianya merupakan matlamat utama dalam kaunseling perkahwinan untuk membentuk sesebuah keluarga. Seterusnya, langkah yang perlu diambil untuk membentuk perancangan keluarga yang efektif adalah sesebuah keluarga perlu menjarakkan kehamilan setiap anak dengan mengawal sedia jarak kelahiran menggunakan kontraseptif. Sebaiknya, menjarakkan kehamilan dalam tempoh yang sesuai untuk hamil semula iaitu 2 tahun. Ini merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan kejayaan pelaksanaan perancangan keluarga untuk merancang kehidupan di semua tingkat mulai dari merancang keluarga, merancang jarak kehamilan, merancang keibubapaan dan merancang usaha. Di samping itu, kemahiran keibubapaan adalah antara isu yang perlu dipastikan dan diberi penentuan pada masa ini. Ibu bapa perlu mempunyai pengetahuan, kemahiran dan asas ilmu konten tentang anak-anak agar pengetahuan akan memimpin ibu bapa mendidik anak-anak dengan sempurna. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah tempat untuk mendidik dan membentuk watak moral anak-anak mereka. Kegagalan mempunyai kemahiran akan menimbulkan pelbagai masalah dalam mendidik anak-anak. Kerana ibu bapa dilihat mampu memberi penyelesaian kepada isu ini melalui kemahiran keibubapaan yang betul. Akhir sekali, mempunyai persediaan kewangan dan emosi adalah penting sebelum bergelar ibu bapa juga adalah langkah yang efektif. Ini juga merupakan asas perancangan keluarga memerlukan hubungan antara pasangan. Penting untuk ibu bapa menyusun atur dan mengurus kewangan sebelum bergelar ibu bapa dengan mendidik diri sendiri dalam pengurusan kewangan. Di samping itu, tidak lupa juga keperluan kesihatan mental ibu bapa perlu dipenuhi untuk membolehkan mereka berfungsi sepenuhnya sebagai ibu bapa. Sekiranya emosi dan mental ibu bapa tidak bersedia, ia akan mendatangkan kesan negatif kepada bakal ibu bapa nanti. Oleh hal yang demikian, persediaan kewangan dan emosi perlu selari dalam perancangan keluarga untuk membentuk sesebuah institusi dalam keluarga. Sebagai kesimpulannya, perancangan keluarga merujuk pada perancangan merancang bilangan anak-anak. Perancangan keluarga dan menjarakkan kehamilan tidak lagi menjadi kebiasaan masyarakat Malaysia. Oleh itu, pendedahan dan kesedaran yang tinggi perlu diberikan kepada masyarakat supaya mereka lebih memahami apa itu perancangan keluarga. Faktor yang menyumbang kepada perancangan keluarga termasuklah kos sara hidup yang semakin meningkat, ditambah pula dengan keadaan kesihatan ibu yang semakin membimbangkan. Hal ini kerana kebanyakan masyarakat kini tidak kahwin awal, mereka kahwin pada usia 25 ke atas. Maka kehamilan pada usia 40 tahun dapat meningkatkan kesihatan ibu. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, seharusnya tidak ada lagi istilah termengandung yang selalu digunakan oleh ibu yang gagal merancang perancangan keluarga. Kerana pelbagai kaedah yang dapat digunakan dalam perancangan keluarga dengan harga yang murah dan tiada kesan sampingan.